الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini untuk pengajian Mukhtasar Kitab Al-Um, kita akan bincang bab memakai babul lubsul muhrim wa tibuhu jahilan. Memakai pakaian yang dilarang ketika berihram dan wangi-wangian, dan juga larangan menggunakan wangian-wangian kerana tidak tahu. Ni isunya pakai pakaian yang dilarang ketika berihram dan juga guna wangian-wangian tapi dalam keadaan tak tahu. Itu tajuk. Jahil. Kita kata nak dia bodoh lain. Kalau bahasa Arab bodoh lain. Dia bodoh ni dia guna safih, sufaha. Safih Safih tu mufrad. Sufaha tu sebab alim, ulama, safih, sufaha. Hak jahil ni dia cerdik, cuma dia tak tahu. Tidak ada maklumat tu. Itu makna jahil dia lain. Dia ada takrif khusus tu. Selagi hak bodoh berat lagi pada sufah, dia panggil hamaq. Dia asalnya macam sifat kepada keldai itu. Hamaq. Tu bodoh ketok lah kalau tak kata. Tu. Hak ini jahil. Baik, Imam Syafi'i berkata dari Safwan bin Ya'la bin Umayyah, dari bapanya, ia berkata, "Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Ji'ranah, fa atahu rajulun wa alaihi maqta', yani jubbah, wa huwa mutadammikh bil khuluq. Fa qala ya Rasulullah, inni ahramtu bil umrah wa hadhihi alayya." Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma kunta sani'an fi hajjik, fasna'hu fi umratik." Pada suatu hari, ini hadis ni riwayat daripada Safwan ini. Dia ambil ni daripada ayah dia Ya'la tu lah. Ya'la. Mana Ya'la ni sahabat Ya'la bin Umayyah. Jadi kata Ya'la, ayah Safwan, dia kata pada suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ji'ranah. Lalu datang kepada beliau seorang laki-laki yang memakai jubah dan pakaiannya berlumuran dengan minyak wangi cendana. Hak ni dia lebih kurang za'faran lah, nampak tu. Kesan minyak wangi tu. Laki-laki tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sedang berihram untuk umrah." Dan hak ni umrah pertama kali saya lah. Umrah wajib tu umrah pertama kali. Lalu Rasulullah bertanya, Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang akan engkau lakukan apabila berihram untuk haji?" Orang tersebut jawab, "Saya wajib melepaskan jubah. Saya tak boleh pakai jubah gini lah," dia kata. "Dan wajib saya mencuci serta membuang bau minyak wangi cendana tu." Sebenarnya minyak wangi tu kalau dalam syarah, dia orang panggil behih. Nampak kesan pada pakaian. Setengah minyak wangi, dia bau dia tak nampak warna tu. Dia sebut za'faran itu. Baik. Dia kata saya wajib, tak boleh pakai jubah gini lah. Dan wajib saya cuci serta membuang bau minyak wangi cendana ini. Maka Rasulullah pun kata kepada dia, "Apa yang engkau perbuat dalam ihram haji, maka begitulah juga dalam ihram umrah pun sama." Maknanya Nabi tak benar lah dia pakai jubah tu. Tak boleh lah, tu termasuk dalam larangan. Minyak wangi pun tak boleh juga. Gitu. Mungkin ialah kita baca dulu baru tak timbul ke tidak hadis ni. Kita kata apanya kita tak ada minyak wangi sebelum ihram tu boleh. Ya. Tak apalah, kita tengoklah. Daripada Atha, dia berkata, "Sesiapa berihram dengan memakai kemeja atau jubah kerana tidak tahu, maka segeralah dia melepaskan pakaian tersebut dan tidak usah dikoyak. Buai dengan molek lah, pakai molek. Jangan pula dirobek. Dia guna istilah tu maknanya bisyikkiha, dengan merabakkan dia tu, merobekkan dia. Koyak lah kita kata. Tak perlu lagi tu. Sebab barang tu dia tidak haram.
Cuma pakar masa tu tak boleh. Ni kena ingatlah, ni kita bincang ni kerana tidak tahu, tak perlu bayar apa-apa. Tapi dia kena cabut selalu. Kata Imam Syafi'i, yang sesuai dengan sunnah adalah apa yang dikatakan oleh Atta' tu. Betul Atta' kata tu. Kerana Rasulullah SAW menyuruh orang yang memakai jubah untuk melepaskan jubah. Nabi tak suruh dia koyak jubah tu. Koyak tu maksudnya supaya tidak jadi berjahit lah. Jahit kali. Inilah antara orang pahajat ni, dia takut. Nampak tu? Bila koyak tu jadi tidak takut lah. Cuma pecah pakai lain. Gitu maksudnya. Sebab jubah orang Arab dulu, anda tahulah, dia jahit tengah ni kan. Bila buat tu dia tak takut, tak apalah. Seolah-olah begitu. Kalau kepik tu tak apa lagi. Nabi tak suruh gitu. Nabi suruh buat, pakai lain. Jadi sebenarnya Atta' sebut tu betul lah, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata lagi, menurut saya, orang yang berpendapat bahawa seseorang tidak boleh memakai wangi-wangian sebelum memasuki ihram, sehinggalah dia selesai semualah. Selesai tawaf ifadah, selesai sa'i kita kata. Sebenarnya berdalil dengan hadis tersebut. Hadis ni lah. Hadis daripada Ya'la tadi. Tu. Iaitu hadis yang menyatakan bahawa Rasulullah menyuruh orang Arab Badui untuk mencuci bekas wangian yang ada pada badan dia. Hak melekat tu. Serta menyuruh orang tersebut untuk melepaskan jubahnya ketika dalam keadaan ihram. Namun barangkali dia tidak mengetahui. Orang yang berpendapat gini lah. Barangkali dia tak tahu bahawa riwayat Aisyah. Aisyah kata dia melumur, dia comor minyak wangi pada badan Rasulullah dengan minyak wangi ketika Nabi nak memasuki ihram dia. Mana Aisyah comor minyak wangi itu sebelum Nabi niat ihram. Atau dia tak tahu waktu tu. Kalau dia tahu sebab ni hak latest lah ni. Riwayat Aisyah ni hak latest pada haji. Kan Nabi buat haji sekali pada tahun ke-10 lah. Atau mungkin mereka mengetahui hadis Aisyah tersebut tapi mereka memahaminya dalam bentuk lain. Lalu mereka tetap berpendapat bahawa hal tersebut tidak diperbolehkan. Ni pakar sebelum ihram ni. Padahal Rasulullah menyuruh orang Badui tersebut untuk mencuci pakaian yang berlumuran dengan minyak wangi tersebut kerana adanya kemungkinan pakaian tersebut telah dicelup dengan minyak za'faran. Hak lekat tu hasil daripada hak baju tu. Tu Nabi suruh buat tu. Tu lain tu. Sebab za'faran ni dia bekas, dia ada kesan dia. Nabi tak suruh nampak gitu. Hak Aisyah sebut saat ni tu, comor di tubuh badan tu, maknanya bukan kata za'faran, tak lekat, cuma bau. Tu cerita lain. Tak molek nampak bahir gitu tu. Bahir lah kata molek ni. Benda ni boleh. Dia kena pakai hak latest, hak terakhir tu. Sebab hak riwayat Aisyah tu hak riwayat akhir. Tu haji, kan Nabi buat haji sekali. Imam Syafi'i kata, daripada Anas bahawa Nabi SAW melarang orang yang ihram untuk menggunakan minyak za'faran atau memakai pakaian yang telah dicelup dengan minyak za'faran. Ni kalau kita tengok dalam pandangan ulama lah. Dia sebenarnya bukan za'faran saja. Sesuatu yang sama dengan za'faran itu. Meninggalkan bekas. Kesal tu. Tu. Ada pula yang berkata, sesungguhnya hadis Nabi SAW yang menyuruh orang memakai jubah agar mencuci pakaian yang telah dilumuri dengan wangian, kemungkinan maksudnya adalah seperti yang anda terangkan. Iaitu Rasulullah melarang memakai pakaian yang telah dicelup ke dalam minyak za'faran. Dan beliau tidak melarang bekas minyak wangi dipakai sebelum masuk ihram. Tu tak apa sebab ada hadis khusus tu. Tapi hadis tersebut juga mengandungi kemungkinan bahawa Rasulullah SAW menyuruh untuk mencuci wangian tersebut kerana wangian tidak boleh menempel pada badan seorang yang sedang ihram. Mungkin ada yang kata gitulah. Walaupun sisa yang dipakai sebelum masuk ihram. Kalau ada kata gitu. Jawabnya, jika yang anda katakan tersebut benar, insya-Allah hak tu sudah dibatalkan dengan hadis Aisyah tadi. Itu maksud dia. Kalau dia tanya, mana yang menunjukkan bahawa hadis tersebut telah dinasahkan? Mana nasikh dia? Hak tadi mansukh. Mana nasikh dia? Jawabnya hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawa beliau bertemu dengan orang Badui yang memakai jubah di Ji'ranah terjadi pada tahun 8 Hijrah. Hak Nabi suruh tu tahun 8 Hijrah. Suruh buat tu. Suruh basuh. Cuci minyak wangi. Hak daripada khuluq tadi. Nampak tu? Sedangkan hadis Aisyah
yang menyatakan bahawa Aisyah pernah melumuri badan Rasulullah dengan minyak wangi ketika beliau hendak memasuki ihram. Hak ni adalah berlaku pada tahun Haji Wida. Haji Wida ni berlaku pada 10 Hijrah. Hak tu 8. Jadi hak mari lewat ni lah dia panggil nasikh. Hak sebelum tu dia panggil mansukh. Tu dalil dia nya. Jelas tu. Baik. Katakan orang ni dia beristilah pula. Dia kata ni masalah Sayyidina Umar telah melarang hal itu. Sayyidina Umar takwi memakai minyak wangi ketika hendak memasuki ihram. Bukan ketika ihram tu dia masuk ihram dah tak terima masalah tu. Sebelum ihram. Sayyidina Umar takwi. Jawapannya barangkali Umar melarang berdasarkan makna yang telah saya jelaskan. Dia maksudnya. Maksud dia supaya tak za'faran tadi. Sayyidina Umar takwi. Ataupun Sayyidina Umar tak tahu hadis Aisyah. Tu boleh jadi dua tu. Kalau Sayyidina Umar tahu sebab hadis sahih tu Aisyah tu. Boleh jadi Sayyidina Umar tak tahu ataupun dia serupa dengan kisah tadi sebab guna za'faran nampak kesan bekas tu. Pada tubuh pun ada lagi. Subuh tu. Nak buat bekas tu. Dan kalau buat tak apa kehilang bau tu mungkin tak hilang. Bau tu tak apa. Dari sudut tu. Sebab dia za'faran dia nyata sangat. Kan dia guna bahan pencelup untuk celup kain gitu. Dan dia pun ada warna bau sedap lah. Dari sudut tu. Sebab apa tu? Dia gini, sini dia tak sebut. Anak pun rujuk juga lah. Dia sebenarnya za'faran ni, dia macam perhiasan sebenarnya. Nabi tak kan beriah masa ihram tu. Sekadar minyak wangi. Tak apa kalau sebelum ihram tu. Ni siapa lepas ihram pun nampak. Sebab dia ada kesan zahir. Nampak janguk kita kata. Nabi tak sia tu. Warna tu. Bukan bau tu. Kalau kita kata bau tu tak boleh. Bercanggah parut dengan hadis Aisyah ni. Dah hadis Aisyah Nabi comot tu bukan za'faran. Minyak wangi biasa. Misalnya anda tahu kalau dalam kitab, misalnya minyak wangi daripada orang panggil ekstrak apa ni? Ekstrak daripada daun, pokok bunga. Bunga ke dia pun adalah beberapa anak pernah pergi ke kilai dia tu. Hak tu dia tak ada warna, tak lekat. Tak lekat. Bau sedap. Tu tak apa tu. Hak tu maksud dari riwayat Aisyah tu. Gitu. Jadi boleh hadis Sayyidina Umar tak tahu. Baik, ataupun kalau kita terima Sayyidina Umar ni pun dia sudah mansukh. Mansukh lah. Gitu. Jangan pula kita kata tak ke Sayyidina Umar tak tahu. Tak tu. Sayyidina Umar ni bukan tahu semua. Sayyidina Bakar bukan tahu semua. Banyak kita jumpa misalnya Syah Waliullah dia sebut bagaimana Sayyidina Bakar ni bila dia jadi pemerintah pun dalam isu-isu banyak isu dia tanya sahabat, mu tahu ke bab ni? Dia tanya. Maknanya bukan tahu semua. Tak ada orang boleh tahu semua gitu. Lagi daripada kawasan tak wabuk. Wabuk tu dah. Tak tahu. Banyak lah kita kata. Bukan tahu semua. Baik. Jika orang bertanya tu kata lagi, apakah anda tidak takut bahawa orang yang meriwayatkan daripada Aisyah tersebut banyak kekeliruan? Maksud orang ni dia kata tak ada kemungkinan ke, tak timbul ke kebimbangan dalam hati bahawa orang yang meriwayatkan daripada Aisyah itulah hadis dia comol lumur di tubuh Nabi, perawi-perawi itu ada banyak berlaku kekeliruan. Maksud dia nya hadis yang diriwayatkan Aisyah tu tak ada kemungkinan dhaif ke? Soalan lagi tu. Aku kuat Ibnu Sayyidina Umar tak adil lagi Kalau ada orang kata gila, jawab lagu mana? Kata Imam Syafi'i, dia kata, kalau gitu, mana para perawi yang meriwayatkan hadis daripada Umar lebih besar kemungkinannya untuk keliru daripada perawi yang meriwayatkan hadis daripada Aisyah. Kerana yang meriwayatkan hadis daripada Umar, lewat Ibnu Umar itu hanya satu atau lewat ni maknanya melalui lah. Mungkin hak nikih ni, hak nikih Sayyidina Umar ni, hak riwayat hadis ni anak dia. Abdullah bin Umar tu lah. Baik. Jadinya, hak meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Umar tu, berapa orang sahabat? 2 orang. 2 orang. Baik. Sedangkan para perawi yang meriwayatkan daripada Aisyah, 6 atau 7 orang. Sahabat lain. Ni sahabat lain ni. Maksud dia ni. Menurut kaedah, perawi yang sedikit lebih besar kemungkinan untuk keliru daripada perawi yang jumlahnya ramai. Hak Aisyah tu serupa belakang riwayat tu. Tak ada iktiraf. Tu. Jadi, mana sahabat yang ambil riwayat daripada Aisyah tu ramai. 6 ataupun 7 orang. Tapi sahabat riwayat daripada Sayyidina Umar tu 2 orang. Jadi hak mana lebih kuat? Tentu hak lebih ramai tu lebih kuat. Itu maksud kaedahnya gitu.
Akan tetapi menurut kami kedua hadis tersebut tidak keliru. Keduanya sahih. Sebab kukuk mana pun sahih kedua-duanya. Bila sahih, kita kena pakai lah hak ni nasih, hak ni mansuh. Gitu maksud dia. Ataupun kalau kita tak sepakat gitu, maknanya hak Sayyidina Umar dia merujuk pada kisah orang Badui tadi. Sependapat sama lah. Maknanya dalam bentuk orang panggil minyak wangi seperti za'faran. Asalnya dia za'faran yang asal dia bahan pencelup asalnya. Tetapi dia boleh dibuat minyak wangi. Awak nasi apa tu dia bukan. Dia bau wangi kan? Bila dan dia warna tu melekat. Mana orang main nasi arak je bau za'faran, anak tak je bau. Tapi makna kalau kita tengok dalam dia punya video tu kan, memang dia ada Syekh za'faran tu. Dia retik gitu ya. Dia retik gitu. Sebab tu dia bila tempat kena dia jadi kuning. Sebab kita ni sebut dah apa macam pewarna lah. Tapi za'faran dia bau sedap. Daripada pokok kayu. Za'faran. Ada. Bunga dia pokok lah daripada pokok. Orang Arab itu tak terkenal lah. Tidak dulu ke orang bubuh za'faran tak untuk banyak tak? Tak, betul tak? Nasi dia retik gitu. Nasi bang sedap lah. Lah ni ada pakai bedok gitu ya lah ni. Tapi dia boleh juga air mawar tu dia retik gitu. Di kain kafan Maka tak ada nak buat. Gitulah. Baik, seterusnya. Jadi maknanya perkara ni, dia gini asasnya, sebelum ihram boleh. Tapi janganlah hak biasa nampak. Sebab za'far kena nampak kuning. Tambah kalau kita pakai ihram putih pula kena nampak. Lepas tu tak tahulah. Anu tengok orang Arab tu, dia bila nampak gitu ke dia jangok. Nampak jangok, berhias. Sedangkan ihram tak boleh berhias. Tak boleh nampak berhias tu. Gitu kan. Barang siapa memakai pakaian yang tidak boleh dipakai ketika ihram dan hal itu dilakukan kerana tak tahu atau kerana lupa bahawa dia sedang berihram, kemudian hal itu berlangsung beberapa hari nak tak ingat tu, atau hal itu dilakukan kerana salah ambil sehingga dia pakai jubah atau kemeja, salah ambil lagu mana tak tahu, salah payah juga salah bagian jahil lah, lebih kuat sini. Maka dalam hal ini apabila dia sudah ingat, bila ingat, hendaklah segera dia kena tukar jubah tu, pecah jubah atau baju dia pakai. Dan tidak boleh menyobek, tidak boleh nak soyak, tak boleh. Jangan dia ingat bila dia soyak tu kak, jadi tak jahit lah. Tak boleh gitu. Dia kena buat pakai lain. Mana bila dia soyak tu, dia ingat supaya jadi pakai ihram tu lah, pakai sebal lipat tu. Ni orang lelaki ni ingat orang lelaki, perempuan tak apa kan jubah. Dan dia tidak terkena fidyah, tak kena pun salah kan. Tapi ada ustaz kata kena pakai piyah kan. Tak piyah tu. Kalau tidak betul baik tak piyah, tak ingat. Macam mana ni lupa. Siapa di Jeddah tu, nak turun dia pakai piyah, dia pakai baju ihram dia. Kain ihram dia. Ada kata kena itu kambing. Kata anak dia tak payah, Syekh kata. Terang sebut ni. Tak percaya dia. Telefon ke Dr. Mazhar. Kena terpeti juga. Terpeti ayat pasal lega dia. Nanya lah kena kambing ya. Kawan ni pun susah. Gua Musa. Jadi penyebab Nabi SAW. Begitulah juga masalah wangian. Dikiyahkan terhadap tersebut. Mana tak apa. Kalau salah lah. Salah. Penyebab Nabi SAW menyuruh orang Badui tersebut agar mencuci pakaian adalah kerana pakaian tersebut telah dicelup. Ni isu dicelup. Dengan sesuatu yang menyebabkan pakaian tersebut jadi kekal, melekat wangi itu. Lepas tu wangi itu lama lah dia celup. Nak hilang lambat lah. Bukan minyak wangi itu sebenarnya. Tu. Bukan kerana orang itu telah menggunakan minyak wangi sebelum masuk ke ihram. Bukan isu-isu lain ni. Ini tajuk lain ni. Pakaian ihram dia tu dicelup dengan za'faran itu ataupun khaluk seperti za'faran, sebagaimana telah saya jelaskan. Dia isu lain sebenarnya. Kalau ada orang kata ni salah satu metod dalam penyusunan kitab al-lah, dia soal jawab dalam bentuk hiwar, soal jawab, dialog lah. Apabila ada orang kata, kenapa anda memberi kelonggaran, memberi keuzuran, memberi rukhsah kepada orang yang memakai wangi-wangian kerana lupa, tak perlu bayar fidyah. Ataupun kerana jahil, tak perlu bayar fidyah. Itu masuk uzur kelanggaran. Tetapi anda tidak memberi keuzuran
Kemah pula maksud bab orang yang mencabut rambut. Dengan sengaja ni maksudnya. Apa ni? Mencabut rambut atau membunuh binatang buruan walaupun dalam keadaan lupa, dia tak tahu. Lupa juga, sebab lupa juga. Cuma dia cabut rambut. Ataupun dia membunuh binatang buruan. Buru binatang lah. Ataupun bunuh binatang. Yang mana sebabnya lupa juga. Dan sebabnya kerana tak tahu. Tapi, hak ni tak boleh. Erti ni tak boleh. Lupa ke, tak tahu ke, tetap kena bayar juga denda tu. Apa gitu? Kami jawab gini. InsyaAllah. InsyaAllah dia kata. Saya mengatakan berdasarkan dalil dan kias bahawa keadaan orang yang memakai pakai ihram dan memakai wangi-wangian berbeza dengan keadaan orang yang mencabut rambut atau membunuh binatang buruan. Beza lagi gimana? Orang ni pun tanyalah, beza lagi mana? Apa perbezaan yang melanggar pakaian ihram atau orang yang memakai wangi-wangian dengan orang yang mencabut rambut atau membunuh binatang buruan? Padahal mereka sama-sama dalam keadaan tidak tahu atau lupa. Semua tu tak tahu ataupun lupa. Tapi apa hukum berbeza? Ditanya gitu. Apa perbezaannya? Kami jawab, wangian dan pakaian ihram adalah sesuatu yang sangat mudah untuk ditanggalkan. Supaya wangian tak basuh, ilah. Supaya kalau dia pakai pakaian menyalahi ketika berihram, dia boleh cabut sesah lalu. Seandainya seseorang menanggalkan, maka dengan serta-merta dia seperti orang yang tak pakai. Sesah lalu, boleh sesah lalu. Pada saat itu dia tidak merosak apapun dan tidak terjadi kerosakan apapun pada dirinya. Dan ia menanggalkan atau melepaskan sesuatu yang memang disuruh untuk dilepas. Tak ada masalah. Adapun orang yang membunuh binatang buruan atau orang yang menggunting rambut atau potong kuku, maka dia telah melakukan kerosakan yang tidak mungkin diperbaiki lagi. Maka hal itu merupakan larangan bagi orang yang sedang ihram. Maka sengaja ataupun tidak sengaja, tahu ataupun tidak tahu, dia telah melakukan kerosakan yang tidak mungkin diperbaiki. Dia wajib membayar denda walaupun dia lakukan itu dalam keadaan lupa atau kerana jahil. Hal ini sebagaimana halnya orang yang membunuh manusia dengan tidak sengaja, maka dia tetap akan dikenakan denda. Mungkin tak dosa lah sebab dia tidak sengaja, tapi denda tetap kena. Dia sebab kerak kuku nak warna tu jadi tidak kerak mula. Tak boleh dah muka kerak dah. Orang rambut bila cabut tak boleh nak masuk mula. Kalau dia bunuh binatang mati dia tak hidup mula dah. Itu maksud bezanya. Sebab saat ni wanginya cabut hilang. Tak ada dalam maksud hak laga tu. Bila dia pecah baju tu buat tak ada lah maksud lagi. Ni benda tu mungkin berlaku dia tak boleh nak, orang panggil tak boleh nak undur klik lah. Motu alasan dia. Alasan dia. Tapi kena ingatlah ni khilaf ni. Dalam cuma Imam Syafi'i kata gini. Setengah-setengah mazhab kata tak sopa lah. Tapi bagi Imam Syafi'i tidak. Tak boleh. Atas rasa lupa tu. Syarat lupa ataupun jahil. Apabila seseorang yang sedang ihram memakai pakaian yang berjahit atau memakai wangi, kena ingat ada berjahit di mana takut itu. Kain ihram ke jahit juga tepi tu. Tak kira tu. Tak kira. Apabila seseorang yang sedang berihram memakai pakaian yang berjahit atau memakai wangian yang dilakukan kerana lupa atau kerana dia tak tahu dia jahit, kemudian dia ingat atau dia tahu selepas tu, tapi dia membiarkan hal itu beberapa ketika. Bukan saat tu, beberapa ketika. Terjemah gitu lebih baik lagi. Kalau saat ni cepat doa tu beberapa ketika dan tidak langsung melepas, mana tak lepas selalu pakaian bila ingat tu atau bila tahu, ataupun tak cuci lalu pakaian dia tu, wangian dia tu. Ni dia pakai masa ihram ni. Kalau pakai sebelum ihram tak apa. Padahal hal itu boleh dilakukan dengan segera. Tak ada yang menghalang untuk dia pecah segera dan untuk dia cuci semula minyak wangi yang dia pakai semasa ihram tu. Mana kalau dalam kih ni kena fidyah. Apa tu? Misalnya contoh dia tahu rupanya tak boleh pakai gini. Nyawut lok gitu siapa kata zahur kita kata tak. Tak boleh. Kena bayar fidyah. Ataupun masa dia pakai ihram tu kan, lepas tu dia pakai minyak wangi, lepas tu baru tahu tak boleh, dia tak basuh, tak cuci lekat tubuh dia. Atau tak cuci pakai ihram dia tu. Dia tak cuci, dia biar gitu. Tu kena bayar fidyah. Atau kena bayar fidyah. Baik. Kerana pakaian berjahit tersebut atau wangi yang terus melekat pada dirinya setelah rukhsah tu hilang. Sebab tak tahu kan ada rukhsah.
kan tak tahu jahil. Tiba-tiba bila sudah tahu, bila sudah ingat, dia wadak gitu. Itu tak boleh. Walaupun melekat hanya beberapa ketika, dia kena segera. Tetapi apabila dia tidak memungkinkan bagi dirinya untuk segera melepas pakaian, tak ada pakaian lain. Kalau lepas lain, dia dia misalnya. Atau dia tidak boleh menghilangkan minyak wangi tersebut kerana dirinya sakit, atau badannya lemah, ataupun tidak ada air nak menghilangkan bau tu. Kemudian dia menunggu seseorang yang akan membantunya untuk melepaskan pakaian tersebut, maka hal ini merupakan uzur yang dimaafkan, boleh lah. Tadi dia kata kalau dia boleh buat segera. Ini tak boleh kerana ada sebab-sebab. Dalam hal ini dia boleh melepaskan pakaian tersebut bila mana dia ada kemampuan. Sanggup tu mana kemampuan. Dan dia wajib membayar fidyah apabila dia membiarkan pakaian tersebut melekat di badannya, padahal dia ada kemampuan untuk melepaskannya. Itu jelas. Baik, kita pergi seterusnya. Babul waqti alladhi yajuzu fihi al-hajj wal umrah. Waktu diperbolehkan melaksanakan haji dan umrah. Bila kita nak niat haji dan umrah tu bila? Ni dia bincang pula. Ni pun ringkas saja. Imam Syafi'i berkata, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, itulah ayat tu, al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fin, sampai akhir ayat tu. Dari wattaqun ya ulil albab itu. Allah berfirman yang maksudnya haji, musim haji itu makna musim haji lah, dia buat dalam kurungnya tu kan, adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Sesiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka dalam tempoh tu dia tidak boleh melakukan rafas. Rafas ni banyak makna. Rafas ni banyak makna. Bercakap, mana kena jaga akhlak lah, mudahnya kita kata rafas ni. Kena jaga akhlak, tak boleh mengompak, tak boleh kecek uduh, tak boleh gapo lah. Tak boleh berbuat fasik dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Tak boleh. Mana semua duduk dalam ihradah. Itu maksud dia. Baik, maknanya bulan tu bulan yang maklum. Ashhurum ma'lumat. Kata Imam Syafi'i, Muslim telah mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Jurayj. Muslim itu Imam Muslim lah maksudnya. Telah menceritakan kepada kami daripada sanad daripada Ibnu Jurayj. Kata Ibnu Jurayj, aku bertanya kepada Nafi', apakah engkau mendengar Abdullah bin Umar menyebut kata bulan-bulan haji itu? Nafi' kata, ya. Abdullah bin Jubair menyebutkan bulan-bulan haji. Tadi sebut Ibnu Umar, ni sebut Ibnu Jubair. Jadi dia tanya, apa engkau mendengar Abdullah? Cuba cek tengok tanah pun tak ralak ni. Takut salah tu. Saya ingat anak lah. Bukan Abdullah bin Jubair, sepala atas tu saya ingat anak. Takut salah. Abdullah bin Umar tak dia buat tu bawah tu dia buat Jubair pula. Nafi' jawab, ya Abdullah bin Jubair. Gitu ke? Nasib Ibnu Umar tu. Kena tanda anak cek semula. Cerita dia, Nafi' tanya. Aku tanya, Ibnu Jurayj dia tanya Nafi', apakah engkau mendengar Abdullah bin Umar sebut tentang bulan-bulan haram? Nafi' jawab, ya. Masalahnya, ya tu Abdullah bin Jubair. Sini ada tulis. Rasa Ibnu Umar lah, dia tanya Ibnu Umar. Gitu. Nafi' jawab, ya. Jadi Abdullah bin Umar sebut bulan-bulan haji itu Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, 3 tu. Itu salah tu. Wali atahu mabah jubewan. Kemudian aku yang Ibnu Jurayj bertanya kepada Nafi', bagaimana apabila seseorang berihram haji sebelum bulan-bulan tersebut? Mana dia tidak niat nak haji tu, tidak niat haji tu untuk dalam bulan Syawal. Sebelum tu, bila bulan Ramadan ke, atau sebelum tu lagi bulan Sya'ban ke, misalnya. Nafi' jawab, saya tidak mendengar dari Ibnu Umar sesuatu pun tentang itu. Saya tak dapat maklumat. Kalau buat dalam bulan lain, niat dalam bulan lain. Baik, tak apalah. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Jurayj bahawa dia bertanya kepada Atha'. Atha' ni seorang tokoh tabi'in lah. Itulah kata tu. Salah tu Ibnu Jubair tu. Ibnu Umar tu. Salah tu. Potong lah tu.
Tak sebut. Orang dia salah ni. Galik-galik tu. Enggak. Tu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Jubair. Bagaimana pendapat anda tentang, ni dia tanya Atta' pula. Ibn Jurayh tanya Atta' pula. Bagaimana pendapat anda tentang seseorang yang datang ke Mekah dengan berihram haji. Mari Mekah tu ihram haji dah. Tapi bala bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Apa yang anda kata kepada, nak kata ke dia pada orang ni, yang mari pakai ihram bulan Ramadan. Haji ni bukan umrah. Tak ada hal umrah tu. Bagaimana? Atta' berjawab, aku akan kata kepada orang itu agar dia menjadikan ihram tersebut sebagai ihram umrah bukan ihram haji. Sebab apa? Tak masuk musim dia lagi. Mana suruh dia ubah niat tu. Tapi jadi ihram dia tu. Jadi umrah. Niat umrah. Kalau kita jumpa dahulu ni apa sebelum tawah tak? Tak. Sebelum tawah tu lah dia boleh ubah. Diriwayatkan daripada bahawa Ikrimah berkata tidak layak bagi seseorang untuk berihram haji kecuali di bulan-bulan haji sahaja. Berdasarkan firman Allah bahawa haji itu pada bulan-bulan tertentu. Tadi kan sebut dah kan? Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihin ila akhir ayah. Wattaquni ya ulil albab. Baik, seterusnya. Apakah orang-orang yang berihram wajib melafazkan kata-kata haji atau umrah atau cukup hanya dengan niat tanpa lafaz? Kena sebut mulut ke tidak? Biar jahat, derah. Sebab tempat kita kan pakar tu. Kena. Kan pakar derah. Dia kata niat dia wajib lafaz kan? Pos maya. Cuba kita tengok sini. Tak apalah ni kita belajar ni dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i. Bukan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i berkata, hadis-hadis yang telah kami riwayatkan daripada Nabi SAW merupakan dalil bahawa niat seseorang yang bertalbiyah itu hanya di hati, tidak dilafazkan. Ni Imam Syafi'i ni, mazhab lain pula. Hal itu sudah cukup dah sah. Kalau anak duk pergi yalah tak apalah, mungkin dia kurus gitu kan. Dia lafaz niat, dengar di telinga. Masa ihram kan. Dia tak boleh. Dia kata kena bunyi, tak boleh dalam hati. Tapi anak dengar apa nak betul? Mana? Dia beza lagi dengar. Memang lah. Memang gitu pun. Cuma ni. Tapi macam ini. Tak apa sah. Dalam hati boleh je. Anak tidak bangkai tu takut jadi isu ya. Sebab dia kata tak sah. Betul lah. Begitulah dia yang diajarnya. Cuba sebab tanda kata Imam Syafi'i dengan mazhab tu tak sama. Kadang-kadang banyak perbezaan. Contoh di sini. Hadis-hadis yang telah kami riwayatkan daripada Nabi SAW merupakan dalil bahawa niat seorang yang bertalbiyah itu hanya di hati, tidak dilafazkan. Niat dalam hati. Hal itu sudah cukup dah sah. Jadi seseorang yang berihram tidak perlu melafazkan niat ihram. Sama ada haji atau umrah. Ataupun dia niat haji untuk orang lain. Dalam lain lah. Semua dalam hati cukup dah. Riwayat tu. Bukan pendapat. Hal ini sebagaimana niat seorang untuk salah. Kata mana? Maknanya, ni contoh, ni satu contoh pendapat Imam Syafi'i tak sama dengan mazhab Syafi'i. Baik. Tak apalah benda-benda jangan anda pun tidak itu. Salat sunat, salat wajib atau salat nazar yang hanya dalam hati sudah cukup dah. Kerana itulah asal niat dan tepat niatnya di situ. Maka hal itu sudah cukup dan tidak perlu dilafazkan dengan lidah, dengan lisan. Begitu juga orang yang melakukan haji atau umrah untuk orang lain. Maka dia niat dalam hati sudah cukup dah, tak perlu dia menyebutkan haji atau umrah untuk orang lain itu. Tak perlu sebut tu. Semoga niat dia ada. Dia buatnya untuk badal. Gitu. Ni boleh tanda lah, ni salah satu contoh perbezaan antara pendapat Imam Syafi'i dengan ashab dia, tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Beza tu. Imam Syafi'i berkata, bagi anak hak ni kalau mana boleh lah nak buat lagu mana pun. Sebab kalau tabah haji memang dia pilih hak untuk kena lafaz itu. Baik, Imam Syafi'i kata, anak kita ambil sikit lagi. Apabila seseorang yang berihram melafazkan talbiyah dengan menyebutkan lafaz haji dan umrah, misalnya lafaz labbaik, labbaika berupa haji dan umrah, atau labbaika hajjan misalnya dia kata tak. Ataupun dia punya labbaika hajjan wa umratan, maknanya dia niat ihram untuk haji dan umrah tu maksud dia nya.
apabila hal tersebut diniatkan sebagai ihram haji, maka haji adalah haji ifrad. Jadi ifrad lah. Melaksanakan haji kemudian melaksanakan umrah. Tapi apabila yang diniatkan adalah umrah, maka dia berarti dia melakukan umrah. Apabila dia melafazkan kata umrah dalam talbiyah, padahal yang ia niatkan adalah haji, maka yang berlaku adalah haji. Dengan demikian yang ia lakukan adalah ibadah haji. Apabila dalam talbiyahnya dia melafazkan kata umrah, sedangkan yang dia niatkan adalah haji kiran, maka yang berlaku adalah haji kiran. Tu. Dan yang dilaksanakan pun haji kiran lah. Aku tak tahu niat tu, dia kira niat tu. Hak lafaz tu beza tu lain cerita. Sebab anda sebut cerita mayasa tu. Mayasa pula tu. Maya ngorik kan di sebuah masjid ni. Maya ngorik ni. Dia lapasa. Ana ada dulu laki dia. Usalli fardal asri arba'a raka'atin imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Cuk mula tak ada dia tu. Maya ngorik. Baik, kalau dari hati dia memang dia sedar, penuh sedar, dia ngori. Tak apa jadi tu. Cuma mak mana pun tak akak. So, dia cuk mula ni kata. Cuk mula. Cuma nak ayat ni segi fake. Maknanya kalau benar dia teruskan, dalam keadaan, hati dia memang dia sedar. Yang dia sedar adalah hati adalah maghrib. Cuma dia lafaznya secara tersalah tu, asal jadi semaya dia. Tak jadi masalah pun. Jadi yang sah dan berlaku adalah apa yang ia niatkan dalam hati. Kerana hal ini merupakan amal ibadat yang murni semata-mata kerana Allah, bukan kerana manusia atau kerana sesuatu selain Allah. Ni bab fardu ain ni. Bab fardu ain. Bukan melibatkan kifayah dengan orang lain. Tak. Maka yang dicatat oleh Allah adalah apa yang tersemak dalam hati dia tu. Bukan yang dilafazkan pada lidah dia tu. Hak tu Allah kiranya. Hak niat dia tu. Apabila seseorang bertalbiyah tapi tidak berniat untuk melakukan haji atau umrah, maka hal itu tidak dianggap haji dan umrah baginya. Sebagaimana orang yang bertakbir tapi dia tidak niat untuk solat, maka dianggap tidak sedar solat. Ni orang panggil bak andaya pekoh. Ada ke orang akak Allahu Akbar, dia tak tahu dia buat ke dia. Dah lah kalau ada gitulah. Misalnya orang apa ngegar, dia bangun Allahu Akbar, dia tak tahu ke dia. Ataupun dia buat atau memang dia tak tahu, dia lara. Dia tak tahu. Allah Akbar, tengok kan, tak tahu. Jadi akak takbir tak tahu ke dia. Dia tak dalam hati tak ada, dia sedang nak semaya. Itu tak jadi. Sebab itu berkait dengan hati dia tu. Agak ni siapa tahu dia tu Sebab tu orang nak semaya dia kena tahu. Sebab mengesahkan tu perbuat niat dia tu yang mengesahkan. Orang lain tak boleh nak mengesah tu. Kan? Gitu maksudnya. Lepas tu bagaimana lafaz talbiyah itu? Itu kita bincang minggu hadapan insya-Allah.